Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ceramah kita untuk hari ini ialah tajuk gejala obesiti dalam kalangan pelajar. Okey, seperti yang kita maklum, kita tahu bahawa gejala obesiti ini sering kali kita lihat berlaku di sekolah. Baik, objektif definisi obesiti ialah pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. Jadi obesiti dianggap satu penyakit dan terjadi apabila tisu lemak menjadi keterlaluan. Antara faktor-faktor penyumbang kepada obesiti di kalangan pelajar ialah faktor pertama ialah tentang pemakanan yang tidak sihat. Sebagai contoh di sini saya ada bawa beberapa contoh makanan yang tidak sihat, iaitu makanan ringkas, segera makanan ringkas seperti ini. Dan ini antara penyumbang-penyumbang utama dalam permasalahan kanak-kanak kita sekarang, iaitu mereka gemar mengambil makanan-makanan yang tidak sihat sehingga mengakibatkan kegemukan. Selain daripada itu, tabiat pemakanan, cara pemakanan yang salah, iaitu pelajar kadang-kadang gemar makan makanan waktu malam. Ya, kita sudah maklum bahawa bila kita makan lewat malam, berlaku pengumpulan tenaga yang berlebihan pada waktu malam akan mengakibatkan lebihan tenaga itu waktu kumpulan badan yang akan menyebabkan obesiti kepada pelajar tersebut. Dan faktor ketiga ialah kurangnya pengambilan makanan seimbang. Sebagai contoh makanan seimbang, ya, kita boleh ambil contoh daripada piramid makanan Malaysia, yang mana kita perlu mengambil mengikut keperluan seseorang, khususnya seorang pelajar. Jika pelajar tersebut mengambil makanan yang sihat, iaitu mengandungi karbohidrat, kemudian mengandungi vitamin, protein dan sedikit lemak, dan mereka perlu mengambil mengikut bersesuaian dengan keperluan keseharian lah. Dan mereka tak perlu mengambil makanan ini secara berlebihan dan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, ya, ini adalah sebagai contoh makanan yang sihat. Saya bawakan contoh, iaitu buah limau, kita boleh dapatkan di pasaran. Dan selain daripada itu, buah delima yang mengandungi kandungan protein, kandungan vitamin yang baik, dan yang baik untuk kesihatan kepada seseorang jika mereka mengamalkan pengamalan yang sihat. Selain daripada itu, penggunaan makanan, sebagai contoh, kita jangan mengambil banyak pengambilan makanan yang mengandungi gula yang tinggi. Sebagai contoh ni, kadang-kadang pelajar sering didedahkan di sekolah high tea. Di sini terdapatnya terlalu kandungan gula yang agak tinggi dan boleh menjadi punca kepada obesiti seorang pelajar. Dan faktor yang keempat ialah yang kita sedia maklum ialah jika kurangnya aktiviti tulis 6, penyakit sedentary lah, punca sedentary, di mana rata-rata sekarang pelajar gemar menghabiskan masa dengan bermain gadget, sebagai contoh handphone, kerana teknologi sekarang begitu dahsyat, sehingga kan di dalamnya terdapat pelbagai aplikasi-aplikasi yang menyeronokkan pelajar-pelajar, sehingga kan ramai sebagian pelajar tidak gemar untuk beraktiviti di luar, tetapi lebih cenderung kepada aktiviti yang melibatkan permainan dalaman. Sebagai contoh game, pemain game Facebook, mereka gemar untuk melakukan sedemikian. Hasilnya ialah pelajar ini akan menjadi kurang aktif, dan masa yang sama mereka akan menjadi punca kepada permasalahan kesihatan, itu obesiti. Dan faktor terakhir ialah faktor yang kelima, iaitu faktor keturunan. Ini berdasarkan penyelidikan yang dibuat di Amerika Syarikat, iaitu di mana seorang ibu bapa yang mempunyai tubuh badan yang normal berkemungkinan kepada seorang anak itu mempunyai 10% potensi untuk gemuk, dan peratusan ini juga akan semakin meningkat jika salah seorang daripada ibu atau bapanya juga gemuk, dan ia akan meningkat kepada 40% kepada 50% kadar kegemukan anak tersebut.
Dan kadar ini akan meningkat jika berlaku di mana ibu dan ayahnya juga gemuk, dan kemungkinan besar 70% kemungkinan pelajar ini akan menjadi gemuk. Oleh itu, kita dapat lihat ini faktor keturunan genetik juga mempengaruhi proses pembesaran anak tersebut. Dan jadi oleh dengan itu, saranan saya atas dasar kesihatan untuk semua, jadi kita perlulah menjaga kesihatan kita, kerana kesihatan kita itu ada anugerah yang paling bernilai untuk kita jaga dan pelihara. Dan nasihat saya kepada pelajar-pelajar semua, jagalah kesihatan, ambillah makanan yang sihat, hentikanlah pengambilan makanan-makanan ringkas seperti ini, dan banyakkanlah pengambilan makanan yang sihat seperti buah-buahan, dan elakkan pengambilan minuman-minuman yang mengandung kandungan gula yang tinggi, dan banyakkanlah aktiviti bersenam, kerana dengan hanya bersenam sahaja, dengan hanya pengambilan makanan yang betul, mengikut rutin yang betul, dengan keadaan yang betul pada waktu yang tepat, kita dapat mengawal kadar lebihan lemak dalam badan. Dalam masa yang sama, dia dapat menyihatkan badan kita supaya kita menjadi seorang warga negara yang produktif dan aktif, dan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian sahaja ceramah saya mengenai gejala positif di dalam kalangan pelajar berdasarkan faktor-faktor yang telah saya nyatakan tadi. Saya harap ia dapat sebanyak membantu pelajar untuk memahami cara bagaimana dan punca-punca mengapa boleh berlakunya obesiti, dan cara bagaimana untuk menangani permasalahan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.